Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami akan kongsikan 3 objektif kajian kami, iaitu menerangkan konsep sahabat menerusi definisi, dalil juga senarai sahabat. Kemudian menjelaskan metodologi 5 para sahabat yang terpilih dan mengemukakan isu kedudukan sahabat dalam Syiah. Konsep sahabat. Konsep sahabat yang pertama daripada Kamus Al-Munawir, sahabat berasal dari bahasa Arab iaitu sahibah yang bermaksud kawan atau teman. Yang kedua, daripada Ibn Hajar Al-Asqalani, sahabat adalah orang yang berjumpa dengan Nabi Muhammad dalam keadaan beriman dan meninggal dalam keadaan Islam. Yang ketiga, dari pandangan ulama hadis dan ulama usul fiqh, terdapat perbezaan pengertian sahabat di antara ulama hadis dan ulama usul fiqh. Ulama hadis tidak meletakkan syarat adanya masa tertentu dan bertentangan dengan ulama usul fiqh, di mana mereka menyatakan perlu adanya masa untuk menetapkan seseorang itu sebagai sahabat. Saya Nurul Firzana binti Hamsan akan menerangkan tentang Ibnu Mas'ud. Serba sedikit mengenai latar belakang Ibnu Mas'ud. Nama beliau Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib Al-Hunzali. Beliau lahir pada 596 Masihi di Mekah dan wafat pada 653 Masihi di Madinah. Beliau digelar sebagai ahli qiraat Kufah kerana beliau merupakan seorang yang alim, faqih dan menjadi rujukan oleh orang-orang di Kufah dan Iraq khususnya. Beliau merupakan sahabat ke-6 yang terawal masuk Islam. Antara metodologi Ibnu Mas'ud ialah beliau hanya memutuskan keputusan berdasarkan apa yang telah dipelajari dan diingati dari perintah-perintah Nabi Muhammad SAW, serta pada yang sama berdasarkan apa yang beliau telah fahami dari Al-Quran dan Sunnah. Ibnu Mas'ud juga sering membentuk pendapat sendiri dengan melihat nilai-nilai dan prinsip syariah yang telah dipelajari dari Rasulullah SAW ketika mengambil keputusan. Apabila timbul sesuatu perkara yang memerlukan jawapan untuk menentukan hukum, Ibnu Mas'ud terlebih dahulu akan mencari jawapan dalam Al-Quran dan Hadis. Jika tidak menemukan jawapan dari kedua sumber tersebut, Ibnu Mas'ud akan menggunakan kekuatan akal yang dinamakan sebagai ijtihad. Antara ijtihad Ibnu Mas'ud yang diterapkan pada dirinya, beliau tidak akan menghuraikan atau mengulas terhadap sesuatu perkara yang tidak diketahui dengan baik. Sebagai contoh, ada seorang tukang cerita menafsirkan surah Ad-Duhan ayat 10 dengan pendapatnya. Lalu Ibnu Mas'ud berkata, barang siapa yang mengetahui sesuatu ilmu, hendaklah ia mengucapkan, dan barang siapa yang tidak mengetahui, hendaklah dia mengucapkan Allahu A'lam. Antara contoh Ibnu Mas'ud dalam menentukan isu hukum ialah mengenai mahar bagi wanita yang ditinggalkan oleh suaminya tetapi belum digauli. Jawapan dari isu tersebut ialah Ibnu Mas'ud berpendapat bahawa wanita itu harus diberikan mahar mengikut mahar mithil. Bahkan beliau menyarankan bahawa wanita tersebut berhak menerima hak waris penuh dari suaminya dan ada edah bagi wanita tersebut. Saya Nurdina Ilana binti Muhammad Nurdin. Saya akan menerangkan sedikit tentang Sayyidina Umar. Nama sebenar Sayyidina Umar ialah Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza. Beliau dilahirkan pada tahun 584 Masihi di Mekah Al-Mukarramah. Beliau merupakan khalifah yang kedua dan dilantik pada 22 Jamadil Akhir 13 Hijrah. Tempoh pemerintahan beliau selama 10 tahun dan 6 bulan. Dan beliau wafat pada umurnya 63 tahun. Seterusnya kita lihat kepada pembinaan hukum Islam pada zaman Sayyidina Umar. Pada zaman Sayyidina Umar ni terdapat satu peristiwa iaitu tanah pertanian telah dirampas oleh tentera-tentera peperangan. Jadi disebabkan itu terdapat satu percanggahan ataupun pertelingkahan mengenai cara kaedah pembahagian tanah. Disebabkan dengan kebijaksanaan Sayyidina Umar, beliau mengatakan bahawa tanah bukanlah ataupun harta rampasan perang bukanlah termasuk dalam harta ghanimah. Jadi disebabkan itu, ini dapat juga dibuktikan melalui satu ayat Al-Quran yang mengatakan, yang menepati bahawa pendapat Sayyidina Umar ini tepat. Al-Quran mengatakan bahawa tanah ataupun harta rampasan perang bukanlah termasuk dalam kaedah ghanimah, tetapi sebaliknya iaitu kaedah far'i. Ibnu Abbas merupakan nama gelaran bagi seorang tokoh Islam yang cukup terkenal. Nama beliau yang sebenar adalah Abdullah bin Abbas
bin Abdul Muttalib yang biasanya dipanggil dengan panggilan Ibnu Abbas yang bermaksud anak kepada ayahnya. Dan Abbas ini diberikan gelaran kerana untuk membezakan di antara Abdullah yang lain. Beliau dilahirkan pada tahun ke-3 sebelum hijrah bersamaan tahun 619 Masihi di kota Mekah. Bapanya dan bapa Nabi Muhammad ini sebenarnya adalah adik-beradik. Beliau merupakan saudara sepupunya Rasulullah, manakala ibunya pula bernama Ummu Al-Fadl Lubabah, merupakan wanita yang kedua memeluk agama Islam selepas Sayyidatina Khadijah, iaitu isterinya Rasulullah. Baik, Ibnu Abbas ini dia merupakan pakar dalam bidang tafsir. Dia mampu mengeluarkan hujah-hujah bersandarkan kepada Al-Quran dan juga Al-Hadis tanpa ada sebarang syak dan juga keraguan, dan juga amat tepat ya untuk dia mengeluarkan hujah-hujahnya. Baik, dari segi permasalahan yang berlaku sewaktu zaman Ibnu Abbas ini adalah beliau menyelesaikan masalah solat jamak, yang mana beliau telah didatangi satu soalan, perlukah untuk kita melakukan solat jamak jika kita tidak bermusafir? Dan Ibnu Abbas telah menjawab pertanyaan berikut dengan cukup lengkap. Hujah yang diberikan juga tiada sebarang syak lah. Dan beliau mengatakan boleh, tetapi dengan beberapa syarat yang perlu dipatuhi. Baik. Seterusnya, sahabat Rasulullah bernama Abdullah ibn Amr al-As. Beliau merupakan seorang ahli ibadah dan juga perawi hadis yang sangat terkenal. Antara usahanya dalam mengeluarkan atau membina sesuatu hukum ialah beliau akan mencatat setiap baik-baik kata daripada Rasulullah SAW di atas keizinan baginda sendiri. Seterusnya, berkenaan dengan isu hukum. Beliau telah mengemukakan suatu hukum berkaitan dengan puasa. Beliau meyakini kebolehannya berpuasa sepanjang hidup kepada baginda SAW. Akan tetapi, Rasulullah sendiri melarang untuk Abdullah ibn Amr melakukan ibadah tersebut. Dengan itu, daripada hadis riwayat Bukhari dan Muslim, tiada siapa yang boleh berpuasa sepanjang hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sambung dengan metod Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah ni macam kita tahu adalah anak kepada sahabat baik Nabi, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Okay, kenapa kami pilih Sayyidatina Aisyah? Yang pertama sebab beliau adalah antara individu yang paling rapat dalam kehidupan Nabi lah. Okay? Merangkumi isteri dan sahabat Nabi juga. Okey, selain daripada itu, beliau juga memainkan peranan dalam penyampaian riwayat kisah hidup, amalan dan doa yang pernah dilakukan dalam kehidupan Nabi SAW sewaktu baginda hidup lah. Okey, kemudian untuk metod Sayyidatina Aisyah dalam istinbat hukum, yang pertama dia akan teliti permasalahan tersebut berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, bila dia dah teliti, dia akan berijtihad berpandukan dalil, prinsip dan kaedah umum pensyariatan dengan mengambil kira perkembangan zaman terkini. Okay, kemudian yang ketiga, untuk permasalahan yang ada konteks yang berbeza, so dia tak akan ambil hukum sedia ada secara keseluruhannya. Okay, dia akan tengok balik. Okay, untuk yang keempat, kalau ada percanggahan antara zahir nas hadis dengan maqasid umum pensyariatan, so dia akan kenal pasti semula kesahihan hadis tersebut, betul ke sahih ataupun sebaliknya. Okay, kalau hadis tu dah sahih, so dia akan kaji terjemahan tersirat dan tersurat nas tersebut untuk melihat konteksnya yang asal. Okay, itu adalah menurut metod Sayyidatina Aisyah lah. So, saya ambil satu isu hukum berkaitan 3 perkara yang membatalkan solat. Kalau ikut dalam hadis tu, membawa maksud yang memutuskan solat seseorang adalah wanita, keledai dan anjing, duduk atau melintas di hadapannya. Kalau ikutkan hadis ni, yang kita faham 3 perkara tu yang membatalkan solat, iaitu perempuan, keledai dan anjing yang lalu ketika orang solat lah. Okay, so apa respon Sayyidatina Aisyah? Sayyidatina Aisyah cakap, kalau betul hadis tu, maknanya kamu menyamakan kami dengan keledai dan anjing. Kamu menyamakan kami sebagai perempuan ni dengan keledai dan anjing. So beliau juga ada cakap,
dia pernah dalam situasi tu yang mana Nabi Muhammad sedang solat, kemudian dia ada satu keperluan untuk bangun dan lalu di antara baginda dan kiblat. Okey. Kemudian dia pun turun dengan cara mengesot melalui hadapan baginda sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu tu Nabi Muhammad hanya meneruskan solat dia macam biasa, tak ada pun Nabi memberhentikan solat. Kalau betul batal, so Nabi berhentilah solat kan. Kedudukan sahabat dalam Syiah. Bagi pengikut fahaman Syiah, para sahabat boleh sahaja untuk dicela dan dicerca. Mereka ada menafsir surah Al-Anfal ayat 2 hingga 3 bahawa semua orang pada zaman Rasulullah murtad selepas kewafatan baginda, kecuali beberapa orang sahaja. Antaranya ialah Ali bin Abi Thalib, Al-Miqdad bin Al-Aswad, Abu Zar Al-Ghifari dan Salman Al-Farisi. Menurut mereka juga, selain daripada Imam Mahdi, akan lahir juga imam-imam yang lain dan musuh-musuh mereka yang terdiri daripada kaum Quraisy, terutamanya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, untuk menerima balasan atas apa yang mereka panggil kezaliman terhadap ahli bait. Antara azab yang diterima oleh Sayyidina Abu Bakar dan Umar seperti yang terdapat dalam riwayat yang disebut oleh Nikmatullah Al-Jazairi, yang bermaksud kemudian Imam Mahdi menyalip kedua-duanya pada pokok dan memerintahkan api keluar dari bumi membakar kedua-duanya dan pokok. Kemudian Imam Mahdi meminta supaya didatangkan kedua-duanya, iaitu dihidupkan semula lalu dibunuh 1000 kali dalam sehari semalaman. Tambahan daripada itu, Al-Fid Al-Kashan ada menyatakan di dalam kitab hasil karangannya, bagi Sayyidatina Aisyah pula akan dihidupkan semula dan dikenakan hukuman sebat sebagai hukuman had. Selain itu, Syekh Al-Mufid ada menulis di dalam kitabnya yang bermaksud seluruh ulama Imamiyah dan ramai daripada kalangan ulama Zaidiyah telah sepakat mengatakan bahawa khalifah-khalifah yang mendahului Amirul Mukminin, iaitu Sayyidina Ali, adalah orang-orang yang sesat dan fasik, dan tindakan mereka melewatkan Amirul Mukminin daripada kedudukan yang ditentukan oleh Rasulullah, menjadikan mereka orang-orang yang derhaka. Lagi zalim, dengan kezaliman tersebut mereka akan kekal di dalam neraka. Tidak terhenti di situ, penganut Syiah juga mempunyai doa untuk melaknat para sahabat Nabi Muhammad SAW, yang bermaksud, Allahumma turunkan laknatmu ke atas 2 berhala Quraisy, 2 pengkhianat dan taghutnya, 2 pendustanya dan 2 anak perempuan keduanya yang telah menyalahi perintahmu, mengingkari wahyumu, mengufuri nikmatmu, menderhakai rasulmu, menukar agamamu, menyelewengkan kitabmu. At-Tabrasi yang merupakan salah seorang ulama besar mereka menjelaskan kelebihan daripada membaca doa ini ialah sesungguhnya orang yang berdoa dengan doa ini pahalanya sama dengan orang yang melontar 1,000,000 anak panah bersama Nabi Muhammad dalam peperangan Badar dan Hunain. Kesimpulan daripada kajian ini, para sahabat merupakan orang yang paling rapat dengan baginda. Justru setiap para sahabat memiliki metodologi mereka dengan cara yang tersendiri. Dan pahaman Syiah ini merupakan satu ancaman yang besar bagi seluruh umat Islam. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.